Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi Malaysia. Ini adalah podcast Sembang Lensa. Dunia digital di hujung jari. Sembang kasih santai, ilmu biar sampai. Macam biasa, salam hujung minggu buat anda yang sedang menonton. Biasa kita tengok orang kata lately ni banyak muka-muka baru host yang nak mencuba test market kan. Tapi tak apa. Special untuk podcast Sembang Lensa episod kali ini, saya tampil kembali menemani hujung minggu anda. Kita akan bercerita tentang topik baru, orang baru, tapi semua berkisar tentang dunia digital di hujung jari. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, share, komen kita punya Leeds TV supaya anda tidak terlepas menonton episod-episod di Sembang Lensa. Baik, bersama dengan saya hari ini, specialnya, kalau sebelum ni kita ada John Bear, Zaf Blog, tapi kali ni kita bawa orang kata figura hebat. Saya rasa macam kedil dekat sini hari ni, podcast Sembang Lensa. Kita bersama dengan, tapi kita bagi teaser sikit teaser sikit kan. Mukadimah ni kena panjang sikit. Orang nak tahu siapa kita punya tetamu jemputan. Kalau kita tengok dekat sini, beliau ni orang kata terkenal dengan konten-konten ataupun input-input berkaitan dengan travel dan juga mempunyai lebih kurang 127k follower di Instagram. YouTube ada 20.4k dan 1.3 million gang follower dekat TikTok. Jadi saya perkenalkan kita punya tetamu jemputan Saiful Nang. Apa khabar? Terima kasih, alhamdulillah. Sihat? Baik, alhamdulillah Macam mana sihat. perjalanan ke USIM hari ni? Okey, hari ni perjalanan sangat lancar. Dekat je kita duduk di Kajang saja. Oh, dekat je. Jadi macam belakang rumah dia. Sebab biasa kita jemput panggil apa? SN boleh SN. SN, boleh panggil SN. Nampak macam orang Tapi kata kalau ada Siti Nurhaliza dekat sebelah tak boleh panggil SN. tak boleh panggil pasal SN. dia sama. takut terasa pula kan. Tak, dia pun SN juga. Oh, Siti Aliza kan. Sebab rata-rata yang datang kita punya tetamu ni, bila kita tanya macam mana perjalanan ke Nilai, jam, padat. Tapi sebab orang Kajang je kan, Ya, orang Kajang. Advantage lah di situ. Tak Advantage. jauh dari USIM kan. dapat menelusuri dengan tenang dan aman lah. Alhamdulillah. Okey, ini dia Saiful Nang, kita punya tetamu jemputan untuk hari ini. Jadi sebelum kita nak sebelum kita nak borak lebih panjang, mungkin yelah kadang-kadang ada orang yang kenal, ada orang yang tak kenal. Mungkin jatuh cinta tu memang kenal lah. Mungkin permulaan kepada podcast Sembang Lensa episod ni, mungkin SN boleh share sikit orang kata latar belakang ke, supaya yang kat luar sana yang tak mengenali lebih mengenali. Okey, segan pula nak memperkenalkan diri. Okey, sebenarnya nama saya Saiful Nang. Kalau pada hari ini mungkin kepada orang yang melayan Rare TV ataupun ni TV travel kan, yang kita buat kita bawa, kita present dunia dan juga dalam negara ini kepada dunia dan di luar negara kepada dalam negara. Jadi ini yang kita buat pada waktu ini, dan dalam masa yang sama sebenarnya kita juga mengusahakan kita juga penggiat aktif dalam industri tourism untuk outbound tourism, menerusi jenama Raycation. Raycation dan insyaAllah lagi satu jenama Raycation dan juga Let's Go. Let's Go ni bukan saja let's go, tapi less LESS Let's go. and go, which is we can go for less. For Yang ni yang mengkhususkan kepada travel dalam travel budget. Dan satu lagi Raycation ni is like macam premium produk untuk travelling, kerana dia almost everything customized. Okay, itu satu. Dan kemudian kita juga menjalankan training di Saiful Nang Academy. Saiful Nang Academy. Dan juga kita juga run sebenarnya group of businesses, which saya rasa tak payah kenalkan lah kot, nanti jadi panjang podcast ni. Okay, jadi itulah basically in short, kita adalah penggiat aktif dalam media digital yang juga menjalankan perniagaan konvensional. Dan kita ride media tadi tu untuk kita punya perniagaan konvensional kita tadi tu. Saya dengar pun meremang bulu roma dengar kan. Jarang-jarang kan kita tengok macam, tak kisahlah anak-anak muda sekarang pun, yelah bila sebut pasal traveller kan,
let's go tadi tu dengan bajet yang rendah. Bila cakap pasal travel je macam banyak banyak perkara yang difikirkan. Kos, tempat, masa apa semua. Tapi mungkin pendekatan yang SN bawa ni menggunakan platform media sosial sebagai medium untuk orang kata bagi input dan pengetahuan kepada masyarakat dekat luar sana. Tu sedikit. Tu belum ada cerita panjang lagi. Mungkin season kedua mungkin boleh InsyaAllah. kalau ada rezeki kan. Kalau ada rezeki. InsyaAllah. Dan kita nak pergi ke, orang kata kita dah kenal sikit-sikit. Lepas ni kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi. Dan saya nak kongsi juga kepada anda semua tentang SN. Kita baca-baca lah juga kan. Tak tahu pula siapa. SN kan jadi senator pula kan. Jadi fakta menariknya macam yang SN cakap tadi, ada akademik, ada create satu akademik sendiri kan, yang memfokuskan kepada latihan videografi, fotografi, something like that kan. Betul. Dan juga kalau kita tengok platform akademik ni juga menjadi platform perniagaan, pemasaran pelbagai agensi swasta, persendirian dan juga badan kerajaan. Jadi kita nak tahu SN, bukan saya je nak tahu, sebab kat luar sana pun tertanya-tanya SN. Saiful Nang. Macam mana boleh orang kata sekarang ni dah berada di fasa yang orang kata established dan well known, dan orang kata orang yang sangat, bila kita kata nak boleh jadi pakar rujuk lah. Jadi kita nak tahu juga, kami ni anak-anak muda nak tahu juga macam mana titik bermulanya career sebagai Saiful Nang sampai boleh tubuh akademi sendiri. Okey, permulaannya dia nama Saiful Nang tu of course lah dari lahir, dan nama dia Saiful, bapa saya Nang. Jadi Saiful Nang. Masa kecil dulu saya tak suka orang selalu ejek nama bapa kan. Dia budak kan, tak bertamadun budak ni semua tu. Dia akan ejek lah, ini Saiful Nang ke? Kata dia nak intentionally nak ejek Nang ke. Saya selalu dapat tu, saya marah lah dengan dia orang ni. Dan saya cakap dekat mereka ni, saya cakap dengan ayah saya, ayah tukarlah nama, tak elok nama ni. Nama ni pun tak ada maksud apa semua. Jadi ayolah, orang kampung kan. Jadi memang ayah saya tak tukar lah nama tu. Rupanya nama tu nama rezeki. Nama rezeki. Pasal apa? Bila kita jenamakan diri mengikut nama kita sendiri, Saiful Nang, dia tidak ada dua nama serupa dalam dunia ni. Nama dia Saiful Nang. Jadi ada satu saja. Jadi kalau kata permulaan karier tu sebenarnya bermula daripada universiti lagi. Kalau kata ni level siapa nama tadi? Najmi ni kalau kata level Najmi ni umur anak saya. Jadi ni macam saya ni kira pakcik-pakcik. Saya bahasakan pakcik pun boleh lah. Walaupun pakcik ni nampak macam muda sikit kan. Uban tak ada. Jadi kita kalau kita macam pakcik ni, dia zaman pakcik dulu, masa di universiti lagi kita dah bergiat dah. Kita lahir bukannya daripada anak orang senang. Semua tu ayah nak duit, papa nak duit, nak beli iPhone, daddy semua tak. Kita kena, you have to work hard. Even though masa tu nak beli satu handphone Mobicom yang tak apa dah. Mobicom tau, korang tak lahir lagi dah ada Mobicom. Dulu phone tu yang tak ada SIM card dengan line dengan phone sekali. Itu pun nak kena kumpul duit semua tu, duit beasiswa, beli. Itu pun tak cukup. Okey, dah kena fikir dah macam mana nak sampai ke hujung semester ni. Kita berniaga, bisnes. Bisnes paling ni lah, paling kalau kata cerita bila kita embark dalam bisnes ni, sebenarnya memang daripada awal lagi, daripada even umur 7 tahun, 8 tahun saya dah mula jual cili dekat rumah orang semua tu, because kita nak, we want to buy a pencil box yang orang dekat sekolah ada di sekolah luar bandar. Anak cikgu ni consider anak millionaire. Jadi orang ada pendapatan, ada gaji semua tu. Macam kita anak peneroka Felda masa tu tak senang macam peneroka Felda sekarang. Dia nak beli pencil box apa semua tu, bapak tak ada, kadang-kadang tak ada gaji. Jadi dapatlah pencil box Milo tu yang buka saja bertingkat di dalam tu. Oh, kita impress. Dia pergi tayang dekat dalam dalam kelas semua tu. Yang kita teringin nak pakai tu. Tapi kita kena beli Milo RM9. Jadi kita pun buatlah
kerja, Effort sendiri lah. effort sendiri. Pergi kutip cili dekat Cili. sawit semua tu kan. Lepas tu jual dekat rumah orang yang depan rumah dia pun ada pokok cili. Jadi masa tu tak belajar marketing lagi. Jadi this is the hard way how to gain. Dan of course lah, masih di universiti kita mencari pendapatan daripada kemalasan sebahagian daripada pelajar-pelajar. Kemalasannya apa? Contohnya kemalasan untuk bersatu. Contohnya orang bila malas nak bersatu, contohnya dalam kelas, early semester normally lecturer akan bagi tahu yang ni masa ni circa 96 to 2000. Tahun 96 ke 2000 ni time saya berada dalam fasa undergrad. Lecturer selalu keluarkan buku first day in every semester. Okay guys, we are going to use this reference book. Kalau kata you ada duit, belilah. Beli. Yang diangkat tu buku Calculus Howard Anton yang ada berapa 800 muka surat. Harga dia RM800. Siapa yang nak boleh beli macam tu? That was the time yang fotokopi tu sebenarnya still legal untuk education. So lecturer akan cakap, okay, ada siapa-siapa class rep boleh fotokopi kepada yang nak. So saya yang bukan class rep masa tu, saya yang volunteer. Class rep, it's okay, let me handle. Class rep sukalah, sebab dia tak payah buat kerja. Saya yang handle. So saya collect all this satu student, satu kelas punya satu kelas tu lebih kurang dalam 200 orang. Kalau macam tu lebih kurang 200 orang. 200 orang. Okay, tempah. Tak semua orang ada yang nak beli. Yang nak beli ni saya rasa macam apalah, pergi beli mahal-mahal. Bila fotokopi, kalau kata 600 muka surat, dia cuma kos kita 10 sen sehelai, dia baru RM60. Itu dia punya kos. Tapi apa yang saya buat adalah saya pergi dekat kedai, setiap kedai yang ada dekat universiti baik, di luar universiti baik apa semua tu, saya tanyakan boleh tak diskaunkan, pasal student tahu benda tu kos dia 10 sen. Kalau dia sendiri pergi hantar satu buku, dia akan dapat 10 sen sehelai. Tapi saya pergi dekat kedai, saya ada 200 tak sampai lah, lebih kurang 100 buku contohnya. Saya ada 100 buku nak fotokopi. Okay, berapa sen you boleh bagi? Berapa sen? Ada yang bagi 10 sen, 1 sen diskaun, ada yang bagi 2 sen diskaun. Dan saya naik motor pergi sampai ke pekan-pekan yang paling dekat. Semua tu kalau dekat pekan, saya minta dia boleh bagi berapa sen dan dia boleh hantar. Dia kena hantar. Kalau tak, saya naik motor tak boleh bawa buku tu sampai ratus-ratus buah buku. Tu contohlah. Dan sampai daripada situ yang kita boleh, contoh kita dapat masa tu 6 sen satu helai. 6 sen satu helai means 40 sen your margin. 4 sen. Jadi 40% daripada apa yang orang bayar kepada you all, you dapat tanpa you ambil daripada you markup pun. Tanpa you markup, you 10 sen lah. So satu buku yang RM60, dalam RM60 tadi tu kita dapat 40% daripada tu. RM24 adalah kita punya. Okay, itu permulaan career profesional lah. Tapi yang sekarang tak boleh buat, kerana benda tu semua copyright kan. Jadi itulah permulaan. Then after that, from business to another business to another business, that we enjoy doing business. Kan, yang pentingnya apa yang kita buat, apa yang kita embark, kita sendiri enjoy buat benda tu. Yang tadi tu survival. Dan lepas dia keluar pada universiti tu, dia dah mula kita explore sesuatu yang kita enjoy. Kita buat fotografi. Saya jadi fotografer orang kahwin. Kan? Pada tahun 2004, orang cakap apa ni belajar tinggi-tinggi jadi fotografer orang kahwin. Under spec lah, apa semua tu macam tak profesional. Saya cakap it's okay. Kan? Tetapi in less than 9 months, 9 bulan tak sampai, saya dah jadi international photographer. Saya dah shoot di Southeast Asia. Saya dah shoot di England, US dan kemudian merata-rata dunia. Which saya suka travel, dan travel tadi tu saya cek makan dengan travel tadi tu dengan fotografi. So business saya ni, kamera saya tu adalah ticket to the world. Ticket to the world. Ticket to the world. So seronok lah.
Then sampailah satu ketika kita jadi royal photographer untuk Sultan Brunei dan family Sultan Brunei. Dan kemudian daripada situ kita set up academy. So kita pun rasa kita successful. Konon-konon sukses lah masa tu kan. Tapi memang successful masa tu, memang tak ada kita I was rated one of the most successful photographer in Asia pun masa tu. Dan juga kita ni lah ini baru intro pun dah panjang kan intro. Okey, panjang lagi ceritanya, nanti kita sambung. Boleh. Maksudnya macam SN sendiri waktu kecil sebab ada orang ni dia macam dia bermula atas sebab faktor keterdesakan kan. Terdesak, so dia macam contoh tak ada duit. Kita tak ada duit, orang yang susah. So macam disebabkan kita susah, so kita terpaksa buat perkara tu untuk mendapatkan apa yang kita nak. Betul. Tapi kalau macam SN sendiri, macam based on apa yang SN cerita tadi, macam daripada kecil tu jiwa bisnes tu kata boleh dah memang ada kan. Dan orang kata memang faktor persekitaran juga menyebabkan SN lebih ke depan ke macam mana? Okey, ada yang kalau kata saya melayukan satu patah bahasa Inggeris, waktu sukar mencipta lelaki hebat. Kan, lelaki hebat mencipta masa mudah. Masa mudah mencipta lelaki lemah. Lelaki lemah mencipta masa sukar. Masa sukar mencipta. This is a cycle of life. Jadi memang saya bersyukur dilahirkan dalam kalangan anak orang yang susah. Dan disebabkan kesusahan tadi tu, kita belajar untuk fight. Pressure makes diamond. Jadi kalau tanpa pressure, no resistance, no friction. So contohnya macam kalau kita pergi ke space for 10 days. Turun saja kita tak boleh nak berjalan dah, because dekat atas sana kita tak ada gravity. We are floating, so our muscle never been challenged, dan kemudian kita punya bone dia tak di-challenge. Jadi kita turun saja daripada space shuttle tadi tu, kita kena dipapah dengan orang. Ini konsep dia. So dalam keadaan ni, this context saya syukur kerana saya dilahirkan bukan atas dulang emas. Tak tahu dulang kayu ke, dulang plastik ke apa semua, tak kisahlah. Yang pentingnya ialah how do we have the survival and fighting spirit yang sepatutnya ada pada semua orang. Walaupun dia lahir dekat dulang emas ke apa semua tu, they must have certain level of fighting. Okay. Even kalau kata kita letaklah satu sosok terkenal, Sultan Muhammad Al-Fatih, The Conqueror. Okay. Dia ni ditaja kesusahannya tu. Padahal dia anak raja, tetapi ditaja kesusahan untuk hidup susah supaya akalnya hidup untuk mencari jalan dalam apa kesukaran yang berlaku. Saya bukan anak raja tapi saya anak peneroka biasa saja. Tak payah taja, memang duduk dekat situ dan memang susah. Tu orang kata kan, walau kat mana pun kita berada, tak kisahlah orang kata kita orang susah ataupun senang. Macam SN sendiri sebut tadi, saya suka ayat yang apa, kita anak muda ni kena dengar. Ni bukan saja-saja nak cakap kosong ke apa. Yang kita kata macam mendapat pendapatan dari kemalasan. Tu kena quote ayat tu. Dia tajam maksud dia tu. So orang kata ukur baju di badan sendiri, tapi walau siapa pun kita, macam SN cakap tadi, fighting spirit tu kena ada. Jadi kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Podcast Sembang Lensa. Welcome back to podcast Sembang Lensa. Sembang kasih santai, ilmu biar sampai. Dunia digital di hujung jari. Saya nervous sikit sebab hari ni kita dengan SN. Bukan Siti Nurhaliza tapi Saiful Nang. Orang kata konten-konten SN ni banyak pasal travel, pergi melancong. Ada juga kalau tengok kat Instagram banyak dengan family bonding macam tu kan. Banyak travel dengan keluarga. Jadi SN nak tanya juga untuk segmen kedua ni, SN cakap je lah SN nak pergi
tak pergi mana. Pergi dah orang kata merentas benua ke benua tu. Orang kata mana je lah dia tak pergi kan. Jadi kita nak tanya, adakah memang daripada awal sebelum career SN kan, memang SN dah letak target ataupun aim, this is my own signature, jadi aku akan teruskan ni sebagai kerjaya dan akan ke depan, ataupun dia secara tak langsung sebenarnya travel macam main kamera, lepas tu macam kita travel sini, lepas tu pergi travel sini, tiba-tiba macam rasa seronok pula. So macam konten tu berkesinambungan sampailah ke hari ni. Macam mana SN? Okay. Dalam dunia yang ada pada hari ini, kita ada pilihan sebenarnya, Najmi. Kita ada pilihan nak jadi apa. Dia bukannya satu template yang kita khusus kena ikut. Okay, lepas aku belajar, aku mesti kena jadi doktor. Lepas jadi doktor, nanti aku kena jadi jadi specialist. Lepas specialist, aku kena bersara. Lepas bersara, aku pergi balik surau hari-hari sampai mati. Jadi benda ni dia bukan satu template yang khusus. Jadi dalam dunia ni kita cuba cari di manakah laluan kita yang kita nak berakhir. Pada in the end, we still have to go out from this world not alive. Kita serius mana pun kita akan keluar daripada kehidupan ini dalam keadaan mati. Jadi what's the point of wasting kita punya umur buat benda yang kita tak suka. So dan baik dalam keadaan kita berhak memilih, baik kita pilih buat sesuatu yang kita suka. So commonly, manusia mesti suka makan. Kedua, mesti suka travel. Ketiga, mesti dia suka durian. Saya suka. Dan keempat, Manchester United. Jadi lain daripada tu, I don't think yang lain-lain tu sebenarnya semua ni pilihan masing-masing. Jadi kalau kata saya suka travel dan saya suka makan, kalau saya suka makan, bila saya travel saya makan. Saya masak, saya pergi, ini pilihan. Jadi kenapa saya memilih konten travel? Satu, disebabkan oleh kita usahakan travel company. Kenapa kita buat travel company? Because kita ni memang suka travel. Dan bila kita travel dengan cara yang kita suka, dan kita buat satu company yang betul-betul customize, cara travel tu adalah cara travel darah muda kita. Muda. Masa tu saya muda lah. Sekarang ni saya masih muda lagi. Cuma kita ada pilihan tau. Kan kalau sebelum ni kalau kita tengok cara lama orang travel, kita akan pergi ke mana-mana. Contoh pergi ke Istanbul. Sampai dekat Istanbul dah ada orang pegang bendera tunggu kita. Ya, betul. Okay. Lepas tu nanti masuk ke dalam hotel. Lepas tu nanti sarapan. Lepas sarapan nanti ada orang pegang bendera tu dah tunggu kita. Okay, naik atas bas. Lepas tu sampai dekat tempat ni. Okay, kita kena ikut orang pegang bendera tu. Nanti dia akan bila dia cakap ini semua tu. Lepas tu berulanglah berhari-hari begitu dan sampai kita balik. Dan lepas tu bila tanya balik, apa yang aku dapat masa travel ni? Kan tak Ikut dapat orang je lah kan. ikut orang bawa pergi shopping, kita pergi shopping. Orang pergi, dan kita tak ada rasa macam mana untuk melihat dunia lain pada kacamata yang kita suka nak tengok. Jadi itu datangnya raycation. Apabila kita membawa orang ke sesuatu tempat yang kalau umum lihat biasa, tetapi kita pergi ke tempat yang rare dan menelusuri sehingga ke sudut budaya, sampai kepada sudut sejarah, sampai kepada sudut-sudut yang jarang orang suka untuk bercerita. Kita bagi jiwa kat dia punya travel. Exactly, that's the word. Kita sebenarnya bagi roh kepada travelling tadi tu. Kalau tak, kita setakat pergi travel, naik kapal terbang, turun, naik bas, lepas turun, naik bas balik, turun, naik bas balik, turun, naik bas balik, turun. Lepas tu naik kapal terbang balik. Apa dia jadi? Pergi kelas sejarah tapi pergi. Ya. Kan boring kan? Jadi bila kita ada satu benda yang aku tak dapat apa yang aku nak. Jadi kita buat sesuatu yang kita nak tadi tu, dan dia jadi satu produk yang sebenarnya marketable. Dan masa tu kita fikir, takkan aku seorang je yang fikir macam ni. Mesti ramai orang lain yang tengah bosan dengan satu cara yang lama, yang kita memerlukan satu citra baru dalam travelling. Dan kemudian kita pun buat yang ada sekarang ni, raycation,
where the travel is giving more customization kepada traveller. Yang suka pergi Rupanya kadang-kadang ramai pula yang betul ramai Najmi. Kadang-kadang kan Najmi, kadang-kadang kita rasa kita fikir susah-susah tetapi kalau contohnya pensioner ataupun sebenarnya umur macam saya ni lah, muda macam saya ni, umur baru 45 kan. Umur 45 ni dah level pakcik-pakcik, kita ni kalau pergi travel, kita bukannya nak eager sangat nak naik roller coaster, nak pergi apa semua tu, kata itu list ni semua dah not happen anymore lah. Kita suka pergi satu tempat, duduk menghadap Selat Bosphorus, memerhatikan keluar masuknya kapal-kapal daripada melalui apa nama tu, Bosphorus Strait, dekat Laut Marmara, sambil kita menghirup secangkir chai. kopi. Kita menghirup kopi pasir dari Turki. Dan ini yang kita rasa, kita duduk kat situ minum satu cawan kopi, lepas tu makan balek, dia punya kebab ikan dia semua tu, Telan dan feeling semua tu healing. Lepas tu jalan kaki balik dekat Sultan Ahmad. Ini contoh kan, dia feel macam tu. Jadi benda tu tak berlaku dalam kebanyakan travelling. Jadi itu menyebabkan kita buat company travel. Dah buat company travel, kita nak berdakwah lah. Berdakwah lah dengan orang. Inilah cara baru kita travel. Lepas tu yang buat Ray TV. Jadilah content creator Ray TV. Daripada Ray TV ni orang nampak macam best lah cara dia ni travel. Dan dia pergilah dengan kita Ray Caption, ataupun dia pergi buat sendiri. Ataupun dia pergi dengan orang lain, lepas tu dia kecewa balik, tak dapat benda yang tu. Nanti lama-lama dia pergi balik pada kita. Gitulah dia cerita dia nanti. Itulah orang kena tengok dia punya fasa perkembangan. Rupa-rupanya orang sebenarnya tak tahu pemula kepada, mungkin dia dah lama melihat macam, tapi dia tak nampak mana orang. So bila SN buat sendiri, so macam baru dia ni yang sebenarnya lama aku cari-cari. Sebenarnya dia macam more on backpackers punya yang pergi. Dia bukan backpackers, tapi the flexibility is like backpackers. Customization macam backpackers, tetapi dia comfortable because kita kalau backpacker orang pergi sendiri. Yang ni kita yang organize. They stay in a good hotel, good apartment. Lepas tu sometimes some places, kan, kita contohnya orang pergi Switzerland, dia pergi duduk hotel. Pergi New Zealand duduk hotel. Nazmi, boleh bagi tahu tak apa beza hotel? Kalau kata dalam bilik hotel, dalam bilik lah, bukan luar hotel. Bila masuk je pintu bilik hotel, agak-agak apa beza bilik hotel dekat New Zealand, dekat San Francisco, dekat Kuala Kangsar, dekat Johor Bahru, dengan dekat Kota Kinabalu? Apa beza dia? Tak ada beza, nampak katil juga kan. Betul. That's the word. Tak ada beza. Jadi apa yang bezanya adalah bila kita pergi ke Switzerland contohnya, kita try untuk get blend dengan local. So dan kita duduk dekat rumah kayu yang A tu, yang of course lah insulated, tapi dalam tu comfortable. Lepas tu dia punya, tapi kita duduk di kawasan pergunungan, dan kemudian kita masak pula time winter. Macam ni sekarang ni winter, kita pula pergi cari cheese fondue. Suasana dia berbeza. Kita buat cheese fondue. Dan kita enjoy makan cheese fondue tadi tu. This is the experience based travelling yang orang selalunya kecewa. Aku pergi jauh-jauh macam ni, kenapa tak dapat macam apa yang kau dapat? Dapat penat je kadang. Because dia melalui satu route yang telah ditetapkan oleh tourism industry mereka macam tu. Tapi itu beza jadi pelancong dengan jadi traveller. Macam kita ni jiwa pengembara. Kita mengembara sehingga ke dasar budaya setempat. Sampai kita boleh tahulah sebenarnya perangai orang Switzerland ni macam mana, perangai orang Iceland macam mana. Contoh macam orang cakap, kalau mahal je orang cakap harga Yahudi. Sebenarnya partly correct, partly not lah. Okay, lebih mahal daripada harga Yahudi adalah harga Viking. Orang Iceland, orang Norway. Kan? Dah lah mahal, tak boleh diskaun. Yang paling mahal tahu apa? Harga Saudi. Dah lah marah, dah lah mahal. Dah lah mahal, tak boleh diskaun. Dan suka hati dia nak naikkan bila-bila, masa dah bayar pun tiba-tiba naik. Ini harga Saudi. Jadi level dia tu berbeza-beza. Itu bila kita travel sebagai pengembara dan kita faham benda ni. Tu lah beza dia, traveller dan jadi
pengembara ada at least ada capture moment, dan orang kata setidak-tidaknya kalau orang yang baru first time pergi mungkin dia ingat sampai bila-bila lah, bukan dapat penat je. So kita dapat tengok SN sendiri ni, kita boleh bagi orang kata inspiration kepada mereka di luar sana yang kalau nak mulakan apa-apa, jangan sebab terpaksa, buat apa yang kita suka. Lama-lama mungkin itu yang jadi source of income kita at one moment nanti, sebab kita buat benda yang kita suka dan dia bagi pulangan dekat kita. SN nak tanya juga, macam mahal SN pergi travel ni. So macam dari segi pemilihan tempat tu, macam mana SN pilih? In term of macam nak pergi tempat ni ke, nak pergi tempat tu ke, ataupun macam mana? Okay, setiap orang ni dia ada dia punya orientation pengembaraan yang berbeza. Ada orang dia nak kenal budaya setempat, ada orang nak tengok sejarah, ada orang nak tengok tempat yang cantik, ada orang nak tengok, ada orang mencari secebih rusuk yang hilang, macam tu. Dan macam-macam lagi objektif-objektif yang berbeza antara daripada satu orang ke satu orang yang lain. Jadi macam saya memang kalau kata kita lah, kita suka enjoy tempat tadi tu. Orang tanya saya berapa banyak negara saya dah pernah pergi. Mesti dah banyak dah, mesti dah around the globe ni semua mesti dah khatam. Saya bagi tahu sebenarnya walaupun saya banyak travel, saya tak banyak negara saya travel. Tak sampai. Saya rasa sepanjang hidup saya ni saya tak travel lebih daripada 30 negara buat masa ni. Tetapi saya suka pergi ke satu negara lama-lama. Lama-lama sehingga kita dapat berasimilasi dengan budaya tempatan sehingga kita faham. Kalau kata korang berjanji dengan orang Switzerland, jangan datang awal dan jangan datang lambat. You have to be on the dot. Dia negara precision. Dia anything about precision. Bila you datang seminit awal, orang mungkin tak ready lagi untuk you. Bila you datang seminit lambat, you akan menyusahkan tuan rumah menunggu. Jadi you kena memang kita betul-betul time. Kalau kata kita janji dengan orang Switzerland 9 o'clock, 9:00:00 ting tong, the bell is ringing. Maknanya dia dah betul-betul ini orang Switzerland. Kalau ini budaya-budaya yang kita boleh kenal, boleh nampak apabila kita mengembara. Kalau kita melancung tempat kita atas bas, lepas tu nanti kita turun, lepas pergi ke hotel, lepas tu nanti kita jalan-jalan ikut orang yang bawa bendera, dan kita sebenarnya tidak ada, bukan tak bagus cara macam tu, tetapi untuk yang nak relax boleh. Tetapi lebih daripada tu sebenarnya kepada orang yang nak melihat satu tempat tu in depth, then dia kena mengembara. Dan kita mengembara, kita boleh bercakap, kita pergi ke pasar, kita cari makanan ke apa di situ. Di situlah kita berjumpa orang. Kita berjumpa orang tempatan. Kita bercakap dengan mereka. Dan memang amazing. Ada banyak benda yang sometimes kita learn daripada orang yang dekat tepi jalan saja. Rather than macam yelah, kalau kata kita rasa macam ilmu tu datang daripada orang yang ada PhD holder saja ke, ataupun profesor ke apa semua tu, dia juga boleh datang daripada orang-orang yang biasa saja. Faham? So maksudnya macam kalau pergi travel tu, kalau SN sendiri dia depends on Azmi, travel is a university by itself. Faham? Maksudnya kalau dari segi pemilihan SN sendiri untuk ke luar negara ataupun ke mana-mana, so depends on, sebab kita tu pun tak tahu, ada jiwa orang yang jiwa ke arah memang suka kepada nature apa semua kan. Ada orang yang tu saya suka nature. SN macam SN sendiri suka nature. Ada orang yang suka macam hype punya tempat ke kan. Bagi dia mungkin itulah tempat orang kata melancong yang terbaik untuk dia. Tapi untuk SN sendiri kita nak cakap macam depends on tempat tu, as long as dia boleh tu dia dah angkat-angkat masa kan. Kuku pula. Tangan jari kita ni pun tak sama panjang ni. Setiap orang tu berbeza dia punya kemahuan dia. Orientation dia berbeza. Jadi itulah terpulang kita nak cari apa semasa kita mengembara. As long as apa pengembaraan kita tu membawa orang kata pulangan kepada jiwa kita kan, hati senang, balik tak payah fikir penat-penat cuci baju ke apa kan. Kadang-kadang pergi travel, tapi saya jarang pergi travel. Paling jauh pun itu dengan pergi Indonesia je. Tapi dalam yelah, sebab ada program-program macam tu kan,
sempat sikit-sikit je lah kalau macam nak healing minum makan cheese ke apa ke. Makan apa nasi padang je hari tu kan. Tu pun beratur panjang. Tapi orang kata kalau penggambaraan kita tu ada jiwa, kita dapat berjaya capture moment, InsyaAllah orang kata perkara yang kita buat tu takkan jadi sia-sia lah. At least ada pulangan. Jadi kita nak berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini dengan kita punya tetamu undangan Saiful Nang. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di podcast Sembang Lengsa. Dunia digital di hujung jari, sembang kasih santai, ilmu apa? Biar sampai. Ya, kita kembali lagi di podcast Sembang Lensa. Sembang kasih. Dah salah dah. Sebab saya nervous. Daripada awal sampai akhir saya asyik nervous je. Sebab bila bercakap dengan SN ni kan, dia banyak perkara yang difikirkan. Banyak benda nak tanya sampai tak tertanya. Awak pula jarang pergi travel kan. Bila dengar macam, ya Allah seronoknya. Tapi tak apa. Teruskan bersama kita di podcast Sembang Lensa. Jangan skip-skip. Dengar sampai habis. Sembang kasih santai, ilmu biar sampai. Yang pastinya kita akan bincang pasal dunia digital di hujung jari. Macam hari ni kita bawa kepada anda figura hebat, SN sendiri, Saiful Nang. Kisah orang menang. Kenapa agak-agak mungkin tertanya, diorang ni cerita pasal kisah orang menang. Apa di sebalik kisah orang menang ni? Biasa kita ada, kalau kita cakap pasal kisah orang menang, adakah orang ni pernah kalah satu ketika dahulu? Ataupun di sepanjang hayat dia adalah seorang pemenang atau macam mana? Jadi kita nak tanya ke SN sendiri. Bila cakap pasal kisah orang menang ni antara salah satu karya penulisan daripada SN sendiri. Mungkin boleh kongsikan kepada kita di luar sana, mungkin boleh beri inspirasi di sebalik buku kisah orang menang ni SN. Okey. Cerita pasal buku kisah orang menang ni sebenarnya dia buku lama lah. Buku lama, buku consider secara publication. Dia diterbitkan, buku yang pertama yang saya publish, tetapi dengan publisher atau penerbit satu Putih Press lah. Dia pernah menjadi buku ketiga terbaik, ketiga best seller book dalam Malaysia untuk that category. Orang panggil buku kuning. Dia ada muka saya kat depan tu, lepas tu dia tulis kisah orang menang. Sebenarnya kita lebih kepada ni lah, kita nak tunjukkan kepada semua orang. Saya sebenarnya dekat dalam tu adalah kompilasi catatan-catatan saya di dalam Facebook. Saya memang tak sempat nak buat buku. Jadi adalah penerbit ni dia rajin nak pergi compile semua sekali. Yang because dulu semasa saya aktif di dalam Facebook, saya banyak menuliskan cerita-cerita kisah hidup sendiri yang boleh dijadikan satu inspirasi. Bukannya kita mesti kena ada berjaya, ada Ferrari, ada rumah besar semua tu untuk kita inspire orang. Tetapi cerita kita dahulu, macam mana kita berada dalam fasa kesukaran yang kita bangunkan diri kita dan kita berbisik pada diri kita, semuanya possible, semuanya boleh dilakukan, dan kita meletakkan diri kita ni sebagai orang yang menang. Orang yang menang adalah orang yang tak mengalah kan? Kalau kata orang yang jenis yang macam kena baru diduga dengan selembar masalah dan sudah terus nak berputus asa, ini orang kalah. Tapi kita nak, kalau kita cerita daripada kewujudan kita sendiri pun, biologically kita adalah orang menang kan? Berbanding dengan yang lain-lain yang tak jadi manusia. Jadi hari ni kita jadi manusia ni satu manifestasi yang mana kita adalah daripada breed winner. So kenapa kita nak, bila dah besar, bila kita dah mula jadi orang yang boleh give up semua tu, cuba belajar dari kanak-kanak.
belajar daripada children yang belum mencapai umur 5 tahun pun. Mereka cuba memanjat, jatuh dan sakit, luka, dan bila habis luka, bila habis sakit, seriknya pun habis, dia panjat lagi. Dan begitulah macam kita baru nak bertatih, kita cuba nak berjalan. Bila kita cuba berdiri, jalan setapak dua tapak, jatuh, lutut kita sakit, lutut kita dan habis sakit, serik pun hilang dan kita cuba lagi berjalan. Tapi sekiranya daripada kanak-kanak tu, daripada umur kita setahun, kita mula bertatih, jatuh dan kita give up. Okay, sorry, aku tak nak buat lagi dah. Memang sakit gila, so tak nak buat. Sampai hari ni kita takkan mampu berjalan. Dan sama juga hari ni bila kita dah grow old, kita mula belajar melihat sesuatu dan kita mula ada rasa takut kehilangan sesuatu, menyebabkan kita jadi orang yang takut. Takut meletakkan diri kepada satu risiko terkawal, takut untuk kehilangan, takut kehilangan apa yang kita ada. Jadi kita tidak mencuba. Bila kita tidak mencuba, kita tidak akan progress. Betul, winner dia sentiasa fikir never, tak cuba tak berjaya. Tak cuba tak berjaya. Loser dia akan cakap never try, never fail. Kita winner fikir never try, never win. Dia fikir never try, never fail. So dia tak nak fail, dia tak payah try. Faham. Kalau macam SN sendiri kan, dari kacamata SN melihat anak-anak muda sekarang, istilah kata apa, kisah seorang menang ni, kita tengok kadang-kadang anak muda ni dia nak fast, apa, nak cepat je segala-gala kan. Kadang-kadang ada satu fasa tu mereka ni dapat segala-galanya. So kita boleh kategori macam kira orang menang lah, dia dapat apa yang dia nak. Tapi at the end of the day, bila sampai satu point yang mereka ni tersungkur, jadi mereka tak boleh terima hakikat yang macam yang tak boleh berada dekat zon selesa je. Kalau SN sendiri melihat anak muda sekarang ni macam mana? Tengok jugalah anak muda yang mana kan, macam mana. Kalau tengok yang, tapi kita agak membimbangkan apabila melihat orang-orang muda sekarang ni, apabila mereka grow up, they grow up dengan generasi digital. Dia tak boleh hidup tanpa smartphone. Kan tertinggal handphone, dia patah balik. Dia mesti sanggup handphone dia. Okay? Dan benda tu dah bermula daripada even kanak-kanak sekarang ni pun. Jadi kalau cerita pasal satu losing point on that side ialah kita kehilangan satu nilai, iaitu nilai manusia. Nilai manusia. Bila kita nilai manusia ni, ialah contohnya macam budak-budak, dia orang dah tak appreciate lagi. Dia dah human touch dah kurang kerana dia berinteraksi dengan sesuatu yang tidak hidup. Satu yang maya. Sehingga nenek dia lalu dekat belakang pun dia dah tak pandai nak bersalam. Itu pun mak kena suruh. Tu nenek datang tu salam, barulah terkial-kial salam. Lepas tu salam, lepas tu tak kat dahi tangan tu, lepas tu dia sambung balik main kan. Jadi inilah generasi yang membimbangkan, yang akan hilang jati diri. Kerana dia hilang touch dengan human, dengan manusia, dan dia sentiasa bergantung kepada kecerdikan ataupun kepintaran buatan yang ada dekat dalam phone mereka tu. So kita tak boleh nafikan lah. Walaupun sebab tu kita kena orang kata berpesan-pesan dan beringat-ingat. Walaupun dunia digital di hujung jari, kita tak menafikan apa perkembangan teknologi tu berlaku, tapi jangan sampai dia menghilangkan nilai manusia untuk menjadikan manusia tu seorang manusia. Jadi SN, kita dah cerita pasal kisah orang menang, di sebalik kisah yang memberi, orang kata bagi inspirasi dekat anak-anak dekat luar sana. Jangan pernah berasa selesa dengan apa yang kita ada. Move forward untuk perbaiki diri supaya kita jadi orang yang boleh menyumbang semula kepada diri dan juga kepada masyarakat dekat luar sana. Kita pun dah sampai
di segmen yang terakhir SN. Travel dalam podcast Sembang Lensa ni tahu-tahu dah sampai dekat Malaysia balik dah. Tiba Malaysia. Jadi kita nak tahu juga mungkin SN kena akui macam tu kan, kita kata SN kena akui yang memang antara tetamu-tetamu jemputan yang kita pakai semuanya figura-figura yang hebat, tapi SN sendiri sebagai orang yang berpengalaman dan expert dalam orang kata perkembangan peredaran teknologi ni, mungkin SN boleh bagi orang kata the most crucial part yang anak muda ni kena ambil maklum untuk terus berjaya, khususnya dalam ni lah, dalam media dan dunia digital ni. Apa orang kata nasihat SN kepada anak dekat luar sana? Okay. Sebenarnya banyaklah nasihat kalau nak bagi. Tapi in summary, kita sekarang ni berada dalam, saya generasi X, lepas tu Y, lepas tu generasi millennium, dan saya tak tahu what is your generation right now. Apakah pelabelannya generasi sekarang ni. Tapi pesanan saya untuk semua, bukan untuk generasi yang ada sekarang ni, generasi yang muda sekarang ni, even generasi yang muda macam saya ni pun dan juga yang lagi muda daripada saya juga, sebenarnya sama. Life ni sebenarnya satu series of choice yang you boleh pilih sama ada you nak melalui jalan yang gembira ataupun jalan yang suram. Jadi semasa kita boleh memilih, pilihlah dengan pilihan yang kita sukai, dan kita tak mau berada dalam satu dunia yang kita terasa terpaksa hidup di dalamnya, yang hujung-hujung kita tak enjoy, our cortisol level very high, dan kita get pelbagai penyakit daripada hypertension kita, dan kemudian umur belum sampai, tak sempat tua. Orang-orang macam ni dia muda, tak sempat tua dah mati dulu, sebabnya kena stroke lah apa semua ni, dan macam-macam lagi, disebabkan oleh mereka gagal untuk memilih jalan yang mereka sukai, mereka gembira dan mereka boleh enjoy. Okay, pilihlah jalan. Of course, saya bukan nak kata saya sebagai seorang traveller dan juga CEO travel company, kita ni rasa macam travel ni paling best sekali. Ada orang dia punya yang best pada dia adalah kereta. Jadi dia make a living dengan kereta. Nak buat company, buat kereta, repair kereta, modify kereta. Ada orang dia punya suka, dia masuk hutan. Jadi dia buatlah sesuatu, anything yang related to hutan. Nak buat anything lah tentang hutan. Kalau yang minat tentang gadget, dia buatlah sesuatu tentang gadget. Dan hujungnya sebenarnya, this is how we enjoy our life. Yang pentingnya kita buat jalan-jalan yang kita pilih ni, semuanya menuju ke tempat yang sama. So while we have choice, why kita hidup dalam keadaan keterpaksaan. Betul, setuju. SN pernah dengar tak sebelum kita tutup kan, saya macam terfikir bila SN cakap life is apa? Series of choice. A series of choice. Macam ada orang cakap macam kita sebagai manusia boleh minta apa saja yang kita nak. Kita boleh berhak membuat pilihan, tapi tak semua yang kita minta kita akan dapat. So kalau SN sendiri, macam kalau kita ni sebagai student, kita tak kisah siapa-siapa kan, kalau di mata kita perkara itu adalah baik, belum tentu di mata Allah perkara itu baik. Dan mungkin bagi kita itulah yang akan menggembirakan kita, tapi di atas sebaliknya tidak. Kalau komen SN macam mana? Okay, betul lah tu. Dan kalau kata kita lihat apa yang kita boleh minta apa saja, tapi Allah beri apa yang kita perlu. Allah bagi apa yang kita bukan perlu, apa yang kita nak. Jadi kita tak perlu prejudice dengan Allah. Kalau kita cuba macam ni, then rasanya it doesn't work with me, it doesn't work with Allah juga. So yang Allah mahukan, kadang-kadang kita tak boleh nak terlampau overthinking yang bila tak jadi je kita salahkan Allah. Sebenarnya Allah tak izinkan aku buat benda ni. Allah tak pasal-pasal kena blame sebab kita punya mishandling, misbehaving, semua tu. Kita ni kan, kita buat satu benda tak jadi, Allah tak izinkan. Bila jadi, alhamdulillah, insya-Allah Allah dah izinkan.
lagi teruk lagi bila dah jadi kata inilah hasil usaha saya selama ini. Semua tu you take all the credit. Nothing for Allah. Tetapi bila tak jadi kata memang Allah dah takdirkan begitulah. Bila you salahkan Allah macam tu, you tak belajar daripada diri sendiri to review what was wrong with your decision, a series of decision that make you jatuh ke dalam satu kegagalan. Dan inilah takdir kita. Allah dah takdirkan begitu, jadi terima seadanya semua tu. That's loser. Faham? Itu loser. Kita letak semua tak pasal-pasal. Kata kau bawa kereta 200 km sejam, laju-laju, ciluk sana ciluk sini, accident. Kata kau cakap Allah dah takdirkan begitu. Pasrah So, betul. you bayangkan perasaan ataupun bayangkan what Allah think about you. Engkau yang menempah accident tadi tu. Lepas tu accident Allah yang salah. Bila tak accident kata tengok professional babe. Bawa kereta cilok-cilok pun Sombong steady. pula. Susah betul manusia. Nampak? Ialah kebongokan manusia yang kita mesti kena insafi. Betul. So kena refleksi diri. Orang kata janganlah benak yang kata bukan benar. Mentality tu kena macam yelah, setiap apa yang berlaku tu kena refleks balik lah. Kalau dah tahu accident tu, lepas tu masih lagi pasrah macam sebab kau bawa laju sebenarnya tu orang suruh kau berfikir kan. Tu yang sebaliknya. Jadi banyak sebenarnya kita dah dengar daripada SN perkongsian daripada orang kata Lagi satu lupa nak cakap. Kita selalu cakap kan yang baik semua datang daripada Allah, yang buruk datang lemah sendiri. Tapi bila accident kau salahkan Allah juga. Kenapa? Tu lah betul. Kenapa? Jawab lah. Nanti Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Tak boleh. Itulah. Kalau tak sempat jawab sekarang nanti komen kenapa. Itulah kadang-kadang itulah banyak kita ni kurang orang kata muhasabah diri lah sebagai manusia kan. At the end of the day yang mengubah diri kita tu adalah diri kita sendiri. Tak kisahlah walau apa pun yang kita lakukan, baik buruknya, at the end of the day Allah tak lihat permulaan dia, Allah lihat yang paling akhir sekali tu. So pokok pangkalnya datang dokek dalam hati. Dokek. SN, mungkin 1-2 ayat sebelum kita tutup podcast Sembang Lensa episod kali ini. Special bersama Saiful Nang. Satu 1-2 ayat. Bolehlah 3, 4, 5 pun. Lebih nanti. Okey, kepada semua yang menonton podcast ini, terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam mungkin kesempatan yang akan datang. InsyaAllah. Terima kasih juga kepada podcast Sembang Lensa kerana dalam ramai-ramai orang atas muka bumi ni dia jemput saya. Silap besar. Jadi insyaAllah apa pun yang baik semua tu datang daripada hidayah Allah. Yang buruk tu datang memang daripada kelemahan saya sendiri. Saya tak salahkan Allah. Kalau buruk tu kita kena screen balik apakah keburukan yang telah kita buat, yang telah melanggari kefitrahan yang Allah telah berikan. Okey, pilih yang sementara kita ada pilihan, pilihlah yang kita sukai. Pilih bukan setakat suka, banyak benda haram yang kita suka, tetapi pilihlah yang kita suka tetapi halal-halal belaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia. Saya pula yang tutup. Okey, serahkan semula kepada Najmi. Itu dia daripada SN Saiful Nang. Life is series of choice. Pilih apa yang kita suka dan make sure apa yang kita suka tu adalah yang halal-halal belaka. Jadi sebelum saya tutup kita punya podcast Sembang Lensa ni, saya nak ajak penonton-penonton semua berfikir sambil-sambil saya berborak dengan SN tadi kan. Secara kesimpulannya kita dah dengar macam-macam, tapi pernah tak kita terfikir mengapa agaknya surah Al-Baqarah tu ditulis sebagai surah yang pertama dalam Al-Quran. Surah An-Nas tentang manusia, kenapa surah Al-Baqarah tentang sapi betina ni ditulis sebagai surah yang pertama dalam Al-Quran agak-agaknya, dan kenapa surah An-Nas manusia surah terakhir dalam Al-Quran? Sebenarnya simbolik penuh makna ini mengajar kita untuk sama-sama berfikir. Asalnya manusia ni umpama sapi betina, tapi setelah kita meneroka setiap baris ilmu Al-Quran, barulah kita memahami makna menjadi manusia. Jadi kita jumpa lagi untuk podcast Sembang Lensa. Jangan lupa like, share, subscribe, komen dah sikit, jangan kosong-kosong je kat situ. Di YouTube channel Leeds TV bersama dengan orang kata episod baru
tetamu baru, topik pun baru. Jadi untuk topik hari ini, kisah orang menang. Besar harapan kami untuk anda semua menjadi orang yang menang walau di mana pun anda berada. Jadi sekian saja dari kami, podcast Sembang Lensa #Dunia Digital di hujung jari. Sembang kasih santai, ilmu biar sampai. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.